Langit petang mekar dengan warna jingga keemasan. Angin membawa bau hujan yang masih tertinggal di antara pohon. Di beranda rumah kecil di pinggir bandar itu, Aira berdiri memerhati matahari yang perlahan-lahan tenggelam di balik bukit. Dia menggenggam secawan teh yang sudah suam, tapi tangannya masih belum mampu melepaskannya. Entah kenapa, kehangatan cawan itu seakan satu-satunya yang masih membuatnya rasa hidup. Di dalam rumah, suara tawa anak lelakinya, Mika, bergema lembut, polos, dan penuh cahaya. Bunyi itu selalu berjaya menenangkan jiwanya, meski di dalam hatinya ada luka yang tak pernah sembuh sepenuhnya. 3 tahun sudah berlalu sejak dia meninggalkan rumah mertuanya, meninggalkan sebuah perkahwinan yang penuh janji manis tapi berakhir dengan kesepian dan ketakutan. Kadang-kadang, Aira masih terjaga tengah malam, mendengar bayangan suara itu dalam fikirannya, suara lelaki yang pernah dia cintai, tapi juga yang pernah menghancurkannya. Kau tak akan mampu hidup tanpa aku, Aira. Kata-kata itu pernah menakutikannya. Tapi kini, setiap kali dia teringat, dia hanya tersenyum kecil. Kerana dia telah buktikan sebaliknya. Malam itu, selepas Mika tertidur, Aira duduk di hadapan cermin kecil di bilik tidurnya. Pantulan wajahnya menunjukkan mata yang sedikit letih. Tapi ada cahaya baharu di situ, cahaya wanita yang sudah melalui badai, tapi masih mampu berdiri. Telepon bimbitnya berbunyi, mesej dari nombor yang tidak dikenal. Aira, ini Hakim. Aku baru pindah semula ke bandar ni. Kalau kau tak keberatan, aku nak jumpa. Sekadar minum kopi, berbual seperti dulu. Aira terdiam lama. Nama itu membawa sejuta kenangan yang hampir dia kuburkan. Hakim, sahabat lama yang pernah menemaninya sebelum semuanya berubah. Lelaki yang pernah buatnya ketawa pada saat dunia terasa terlalu berat. Dia menutup telepon tanpa membalas. Tapi di dalam hatinya, sesuatu bergerak perlahan, bukan cinta, bukan juga dendam, tetapi rasa ingin tahu. Mungkin sudah tiba masa untuk melihat apakah hidup masih sudi memberinya peluang kedua. Hujan ringai-ringai sejak pagi, membasahi jalan kecil di tengah bandar yang mulai sibuk. Aira berjalan perlahan di bawah payung hitamnya. Setiap langkah seolah-olah menuntun ingatan yang lama cuba dilupakan. Kafe kecil di sudut jalan itu masih sama seperti dulu, papan kayunya sedikit lusuh. Kopi segar memenuhi udara, dan lagu lembut dari radio lama bergema seperti masa yang tidak pernah berlalu. Aira berdiri di depan pintu kaca kafe itu untuk beberapa detik. Nafasnya perlahan, tapi jantungnya berdetak laju. Dia hampir berpatah balik. Namun, sesuatu dalam dirinya berbisik. Hadapilah, bukan lagi lari. Dia menolak pintu perlahan. Bunyi loceng kecil di atas pintu berbunyi lembut. Dan di situ, di sudut kafe berhampiran tingkap, duduk seorang lelaki dengan jaket kelabu, rambut sedikit kusut, dan senyuman yang Aira kenal, meski masa telah mengubah banyak perkara. Aira, suara itu menyapa, tenang dan rendah seperti dulu. Dia membalas dengan senyuman kecil. Hai, Hakim. Mereka duduk berhadapan. Antara mereka, 2 cawan kopi panas berasap, dan segunung kenangan yang tidak pernah selesai. Beberapa saat pertama diisi dengan kesucian. Hakim menatap wajah Aira seolah-olah mencari sesuatu yang hilang. Kau masih sama, katanya perlahan. Mungkin sedikit lebih tenang sekarang. Aira ketawa kecil. Tenang sebab dah letih. Hakim tersenyum, tapi matanya menciratkan rasa bersalah. Aku dengar tentang apa yang berlaku dulu. Aku minta maaf sebab tak ada waktu tu. Aira menunduk, mengacau kopinya perlahan. Tiada siapa yang salah, Hakim. Kadang-kadang hidup memang suruh kita belajar dengan cara yang paling menyakitkan. Hujan di luar semakin lebat, menimbulkan bunyi halus di atas bumbung sing kafe itu. Beberapa pelanggan lain ketawa kecil, pelayan lalu lalang. Tapi bagi mereka berdua, dunia terasa berhenti. Hakim bersandar ke kerusi, menatapnya dengan lembut. Aku pindah balik ke bandar ni sebab buka bengkel reka bentuk kayu. Aku tak sangka akan jumpa kau semula. Mungkin bukan kebetulan, jawab Aira tanpa menatapnya. Mungkin masa nak kita belajar sesuatu kali ini. Dia akhirnya mengangkat wajah, dan mata mereka bertemu. Dalam pandangan itu, ada sisa masa lalu, luka, rindu, dan sesuatu yang masih belum padam. Hakim menarik nafas panjang. Aku tak mahu salah faham, Aira.
Aku tahu kau dah lalui banyak. Aku cuma nak kau tahu, kalau kau perlukan seseorang untuk dengar, aku ada. Kata-katanya sederhana, tapi ada keikhlasan yang membuat dada Era bergetar. Sudah lama tiada sesiapa berbicara kepadanya dengan nada yang begitu jujur, bukan untuk mengasihani, tapi untuk memahami. Dia tersenyum kecil. Aku tak janji akan mudah untuk aku percaya semula, Hakim. Hakim mengangguk perlahan. Aku tak minta kepercayaan. Aku cuma nak jadi seseorang yang tak buat kau rasa sendirian lagi. Kopi di cawan sudah hampir sejuk, tapi perbualan mereka masih hangat. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, kerja, buku, filem lama yang pernah mereka tonton bersama di universiti. Setiap tawa, setiap pandangan, membawa Era sedikit demi sedikit keluar dari tembok yang dibinanya selama ini. Apabila hujan berhenti, Era melihat jam tangannya. Aku kena balik. Mika habis sekolah petang ni. Hakim mengangguk, membayar bil tanpa banyak bicara. Sebelum Era beredar, dia berhenti sejenak di pintu kaca kafe itu. Hakim, panggil je perlahan. Terima kasih, sebab masih tahu cara bercakap dengan aku tanpa membuat aku rasa lemah. Hakim hanya tersenyum, senyuman yang tidak menjanjikan apa-apa, tapi juga tidak menular harapan. Hati yang pernah hancur, Era, bukan untuk disembuhkan oleh orang lain. Tapi kalau kau izinkan, aku boleh temankan kau semasa ia perlahan-lahan pulih. Era melangkah keluar ke jalan yang kini dibasahi sisa hujan. Matahari mula muncul di balik awan, memanturkan cahaya ke atas titisan air yang jatuh dari hujung payungnya. Untuk pertama kali dalam masa yang lama, dia tersenyum, bukan kerana segalanya sudah baik, tetapi kerana dia mula percaya bahawa harapan masih ada. Malam itu sunyi. Jam dinding berdetik perlahan, sementara di luar, angin malam berdesir lembut melalui celah tingkap. Era terbaring di katil, namun matanya masih terbuka luas. Fikirannya tidak mahu diam, wajah Hakim, suara lembutnya di kafe tadi. Semuanya kembali bermain dalam kepalanya seperti filem yang tidak habis ditonton. Dia memejamkan mata, berharap Lena datang. Tapi yang datang bukan tidur, yang datang ialah mimpi lama. Dalam mimpi itu, dia berdiri di ruang tamu rumah lamanya. Asap rokok dan suara kasar lelaki itu bergema di sekeliling. Era, kau tak pernah cukup baik. Tengok apa jadi bila kau buat keputusan sendiri. Dia memeluk dirinya, menangis tanpa suara. Cawan pecah di lantai, dan bunyi pintu dihempas menjadi gema yang menyakitkan. Dia cuba menjerit, tapi suaranya tenggelam, seperti tenggelam dalam air yang gelap dan sejuk. Era tersentak bangun, nafasnya tercungap-cungap. Peluh dingin membasahi tengkotnya. Dia menatap siring, cuba mencari sempadan antara mimpi dan realiti. Mika tidur lena di bilik sebelah, satu-satunya sebab dia masih kuat berdiri hingga hari ini. Dia menggenggam bantal, memejamkan mata semula, kali ini tidak untuk tidur, tapi untuk berdoa dalam diam. Ya Tuhan, jangan biar aku terperangkap dalam masa lalu. Jangan biar aku takut pada bahagia yang mungkin kekiringkan semula. Pagi menjelma dengan cahaya lembut. Di dapur, bunyi sudu berlaga dengan cawan ketika dia menyiapkan sarapan. Mika berlari kecil, memeluknya dari belakang. Mama, tadi Mama menjerit ke taca anak kecil itu, mataca penuh keinginan tahu. Era tersenyum samar, mengusap rambut anaknya. Mama cuma mimpi buruk, sayang. Mimpi pasal monster. Dia menggeleng perlahan. Ya, monster yang dah lama hilang. Selepas menghantar Mika ke sekolah, Era duduk di taman kecil berdekatan, memandang langit biru yang tenang. Dalam tenang itu, pikirannya kembali kepada Hakim. Bagaimana seorang lelaki yang hilang bertahun-tahun boleh muncul semula tepat ketika dia mula belajar berdamai dengan dirinya sendiri? Telefon di tangannya bergetar. Mesej pendek muncul. Hakim, aku tahu kedungkin sibuk. Tapi kalau kena udara segar, aku akan di bengkel sampai petang. Tak perlu cakap apa-apa. Datang saja. Era membaca mesej itu berulang kali. Hatinya ingin menolak, tapi jari-jarinya tidak bergerak untuk menaip balasan. Ada suara kecil di dalamnya yang berkata, "Kau patut pergi. Bukan kerana dia, tapi kerana dirimu sendiri." Petang itu, dia akhirnya memandu ke bengkel kayu yang disebut Hakim. Bangunannya sederhana, kayu dan kaca,
dengan bunyi gergaji dan palu yang berirama seperti musik kehidupan. Bahabuk kayu memenuhi udara, mengingatkannya pada sesuatu yang tulen dan jujur. Hakim muncul dari belakang meja kerja, tangannya berlumur debu kayu. Aku tak sangka kau datang, katanya, sedikit keheranan tapi gembira. Aira berdiri di pintu, secom kecil menghiasi wajahnya. Aku juga tak sangka. Dia memerhati hasil kerja Hakim, sebuah meja kecil yang sedang dibentuk. Setiap ukiran dibuat dengan penuh sabar. Cantik, katanya perlahan. Kau masih buat benda yang sama. Bukan benda yang sama, balas Hakim. Tapi aku belajar buat semula dengan cara yang lebih baik, macam hidup juga. Kata-kata itu membuat Aira terdiam. Dia tahu, Hakim bukan bercakap tentang kayu semata-mata. Hakim membersihkan tangannya, lalu berdiri di sebelahnya. Kau tahu, kadang-kadang sesuatu yang patah tak perlu dibuang. Cuma perlu diberi masa untuk dipulihkan. Aira menatapnya dan dalam pandangan itu, ada sesuatu yang lembut tapi kuat. Sesuatu yang belum sempat dia beri nama. Namun jago di dalam hatinya, bayangan masa lalu masih berbisik. Jangan percaya terlalu cepat, Aira. Luka lama belum sembuh. Dia menarik nafas panjang, berpaling keluar bengkel, melihat langit senja yang sedang berubah warna. Hakim, katanya perlahan, aku masih belum tahu sama ada aku boleh percaya pada cinta lagi. Hakim menjawab tanpa tergesa. Tak apa. Aku pun tak minta kau percaya sekarang. Aku cuma nak kau tahu, ada orang yang takkan hilang walaupun kau belum bersedia. Mata Aira berkaca, tapi bukan kerana sedih, kerana lega. Kerana mungkin, buat pertama kali sejak lama, ada seseorang yang tidak mahu menyelamatkannya, hanya mahu berdiri di sisinya. Hari-hari berlalu perlahan, dan setiap kali Aira berfikir tentang pertemuannya dengan Hakim, hatinya bergepar dalam cara yang sukar dijelaskan. Ada ketenangan yang dia rasa ketika bersamanya, tapi juga ketakutan seolah-olah kebahagiaan itu rapuh dan boleh hilang bila-bila masa. Petang itu, selepas menghantar Mika ke rumah jiran untuk bermain, Aira mula membersihkan almari lama di biliknya. Almari itu sudah lama tidak dibuka, penuh dengan kotak, fail, dan sisa-sisa hidup yang pernah dia tinggalkan. Ketika dia mengalihkan satu kotak besar bertanda rumah Rama, sesuatu jatuh ke rantai, sebuah sampul surat kuning pudar, dengan tulisan tangan yang dia kenal sangat-sangat. Tulisan itu milik Arif, bekas suaminya. Aira terhenti. Nafasnya tiba-tiba menjadi pendek. Jari-jarinya menggigil ketika mengambil sampul itu. Bahagian hujungnya sudah lusuh, seolah-olah menunggu masa dibuka semula. Dia menatapnya lama, sebelum perlahan-lahan mengoyakkan hujungnya. Kertas di dalamnya sudah sedikit berkedut, namun tinta tulisan masih jelas. Aira, kalau kau baca surat ni, mungkin aku dah terlalu jago untuk dimaafkan. Aku tak pandai jadi lelaki yang baik, dan aku tahu aku dah hancurkan banyak benda. Tapi kau kena tahu satu hal, aku tak pernah berhenti mencintai kau. Cuma aku tak tahu cara menunjukkannya tanpa menyakiti. Aira menggenggam surat itu erat. Dadanya terasa berat. Air matanya menitis tanpa sedar. Kata-kata itu datang terlambat, terlalu lewat untuk mengubah apa yang telah musnah. Dia duduk di tepi katil, membaca baris seterusnya perlahan. Aku tahu suatu hari nanti kau akan temui seseorang yang mampu melihat kau seperti mana aku tak pernah mampu. Jangan tutup hati kau kerana aku, Aira. Dunia masih ada ruang untuk kau bahagia. Aira menutup surat itu, menekuk wajahnya dengan tangan. Tangisannya tidak lagi kuat, hanya perlahan dan dalam. Tangisan melepaskan, bukan menyesal. Beberapa minit kemudian, dia berdiri, melipat surat itu semula dan meletakkannya di dalam kotak kayu kecil di atas meja. Dia tidak mahu membuangnya. Surat itu bukan luka lagi, tapi bukti bahawa dia pernah berani mencintai walau azirnya cinta itu memusnahkan dirinya. Malamnya, ketika dia berjalan pulang dari dapur, telefonnya berbunyi. Mesej dari Hakim. Hakim, aku buat sesuatu hari ini. Aku ukir nama kau dan Mika pada bingkai gambar yang aku hasilkan dari kayu owa. Aku harap kau suka. Tak perlu datang sekarang. Aku cuma nak kau tahu aku ingat kamu berdua. Aira tersenyum samar. Entah kenapa, mesej itu terasa seperti pelukan dari jarak jauh. Tanpa berfikir panjang, dia menaip balasan. Terima kasih, Hakim. Aku jumpa sesuatu hari ini.
Mungkin ini masa untuk aku belajar benar-benar melepaskan. Beberapa detik kemudian, mesej balas masuk. Kalau melepaskan membuat keringan, maka itu tanda kedah bersedia untuk terbang semula. Aira meletakkan telefon di meja sisi. Matanya memandang ke siring yang diterangi cahaya bulan. Di luar, bunyi cengkerek bergema lembut, dan angin malam menjusuk perlahan melalui cerah tingkap. Dia berbisik perlahan pada dirinya sendiri. Aku dah penat berlari dari masa lalu. Mungkin sudah tiba masa untuk berjalan ke arahnya dan akhirnya memaafkan. Dan malam itu, buat pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Aira tidur tanpa mimpi buruk. Tidak kerana kenangan telah hilang, tetapi kerana ia sudah tidak menyakitkan lagi. Matahari pagi menembus jendela dapur, memanturkan cahaya lembut ke wajah Aira yang sedang menyiapkan sarapan. Mika duduk di meja makan, menyapu mentega ke atas roti sambil bersenandung kecil lagu kartun kegemarannya. Aira tersenyum melihat anaknya. Sejuman polos itu mengingatkannya bahawa hidup tetap indah walau pernah remuk. Namun, di dasar hatinya, masih ada satu rasa yang bergetar, rasa yang muncul sejak mesej terakhir daripada hakim malam itu. Ucapan ringkasnya, "Aku ukir nama Ka dan Mika," melekat di fikirannya seperti nota lembut yang berulang dalam diam. Pagi itu, setelah menghantar Mika ke sekolah, dia memutuskan untuk pergi ke bengkel hakim. Langkah ringan, tapi di dalam hatinya ada debar halus yang tak mahu reda. Bengkel itu sunyi ketika dia tiba. Bal kayu segar dan serbot halus memenuhi udara. Di meja panjang di tengah ruang, terletak sebuah bingkai kayu owak berkilat lembut di bawah sinar matahari. Di ukirannya, dua nama terpahat indah. Aira Anika. Tulisan itu sederhana, tapi setiap lekuknya kelihatan dibuat dengan penuh hati-hati. Aira mencentuh ukiran itu perlahan. Hujung jarinya mengesan setiap garis dan bentuk. Ada sesuatu yang hangat menjalar dari dadanya, bukan sekadar kagum, tetapi rasa dihargai dalam cara yang jarang dia rasa sebelum ini. Kesuka. Suara hakim datang dari belakang, lembut tapi cukup untuk membuatnya berpaling. Dia berdiri di ambang pintu, baju kerjanya dipenuhi debu kayu, tapi matanya bersinar jujur. Aira mengangguk perlahan. Cantik, tapi lebih dari itu, aku rasa ia jujur. Hakim tersenyum, menghampirinya. Aku buat tu dari kayu owak tua. Aku dapat dari rumah lama yang hampir roboh. Kayu tu keras, tapi kalau diasah dengan sabar, permukaannya akan jadi paling halus antara semua. Macam manusia juga. Aira memandangnya, tersentuh dengan cara dia bercakap. Kau selalu pandai kaitkan semuanya dengan kayu. Hakim ketawa kecil. Mungkin sebab kayu tu makhluk yang tahu bertahan. Bila retak, ia tak hancur. Ia cuma simpan parutnya dan terus jadi sebahagian dari corak baru. Kata-kata itu menggetarkan sesuatu dalam diri Aira. Dia berdiri diam, memandang bingkai itu sekali lagi. Dalam pantulan kaca bingkai, dia melihat wajahnya sendiri bersama senyuman kecil yang sudah lama hilang. Hakim meletakkan segelas air di atas meja. Aira, aku tahu aku bukan lelaki sempurna. Tapi aku belajar sesuatu daripada hidup ni, cinta yang betul tak menuntut untuk dimiliki. Ia cuma hadir untuk menemani. Dia menatapnya lama, cuba memahami makna di sebalik kalimat itu. Mungkin inilah beza hakim dengan Arif. Hakim tidak mahu mengawal, tidak mahu menjembuhkan. Dia hanya mahu hadir diam-diam, tapi sepenuhnya. Hakim, suara Aira hampir berbisik. Aku tak tahu bila kali terakhir aku rasa selamat bila dekat dengan seseorang. Tapi entah kenapa, bila aku ada di sini, aku tak takut. Hakim tidak menjawab. Dia hanya menatapnya dengan pandangan yang cukup untuk menjawab semua pertanyaan yang tidak terucap. Beberapa minit berlalu dalam senyap, namun senyap itu tidak canggung, ia tenang, damai. Cahaya matahari yang masuk melalui tingkap jatuh tepat ke atas bingkai itu, memanturkan kilau hangat ke wajah mereka berdua. Hakim akhirnya bersuara perlahan. Aira, kalau aku boleh jujur, aku tak mahu paksa apa-apa antara kita. Aku cuma nak jadi tempat kau boleh berhenti sekejap, bila dunia rasa terlalu bising. Aira menarik nafas panjang, dan di saat itu, air matanya menitis tanpa amaran. Tapi kali ini, ia bukan air mata duka. Ia air mata lega kerana buat pertama kali, dia tahu cinta tak semestinya datang dengan kesakitan.
Dia tersenyum melalui titisan air mata itu. Terima kasih, Hakim. Untuk ruang ni, dan untuk sabar yang kau bagi. Hakim mengangguk, menatapnya dalam-dalam. Aku cuma buat apa yang kau ajar tanpa sedar bertahan. Aira ketawa perlahan. Dan buat pertama kali sejak lama, ketawa itu benar-benar tulus. Di luar, angin bertiup lembut, membawa bau serbuk kayu dan sinar pagi yang baru. Dan di dalam bengkel kecil itu, dua jiwa yang pernah patah azirnya mula belajar bagaimana untuk mencintai tanpa takut kehilangan. Petang itu, langit mendung seperti menandakan hujan akan turun. Aira baru pulang dari bengkel Hakim. Masih terasa aroma kayu di pakaiannya. Dalam hatinya, ada rasa hangat yang belum pernah dia alami sejak sekian lama, bukan cinta yang bergejolak, tetapi ketenangan yang membuatnya ingin tersenyum tanpa sebab. Dia menutup pintu rumah, meletakkan beg di atas sofa, dan menyalakan radio kecil di dapur. Ragu lama mengalun perlahan, kasih yang dulu, sebuah lagu yang seolah-olah memahami setiap sisi hatinya. Tapi sebelum bait lagu itu habis, telefon bimbitnya bergetar di atas meja. Nama di skrin membuat jantungnya berhenti seketika. Arif. Dunia tiba-tiba terasa sunyi. Dia menatap nama itu lama, seolah-olah satu panggilan kecil mampu membuka kembali pintu yang sudah bertahun-tahun dikunci. Tangannya teragak-agak sebelum menekan butang hijau. Hello, suara perlahan, hampir berbisik. Di hujung talian, suara lelaki itu muncul, suara yang dulu pernah dia kenal setiap nadanya. Aira, aku tahu aku tak patut telefon kau. Tapi aku cuma nak dengar suara kau sekali lagi. Aira menutup mata, menahan gelombang emosi yang tiba-tiba menyerang. Kenapa sekarang, Arif? Bertahun kau diam. Aku tahu suara itu kedengaran serak. Aku pergi sebab aku malu dengan diri sendiri. Aku cuba bina hidup baru. Tapi setiap kali aku tengok cermin, aku nampak semua kesilapan aku dengan kau. Hujan mula turun perlahan, mengetuk atap seperti irama kenangan yang datang semula tanpa diundang. Aku tak nak ganggu hidup kau, sambung Arif. Aku cuma nak cakap maaf untuk semua. Untuk malam-malam yang aku buat kau menangis. Untuk kata-kata yang tak sepatutnya aku ucap. Aira terdiam. Nafasnya perlahan. Di dadanya, ada rasa yang bercampur sedih, marah, dan sekelumit simpati. Namun kali ini, tiada air mata. Arif, katanya azirnya. Suaranya tenang tapi bergetar. Aku dah lama maafkan kau. Tapi memaafkan tak bermakna aku nak kembali. Dulu aku cinta kau, tapi sekarang aku lebih cintakan diri sendiri. Sunyi. Hanya bunyi hujan dan nafas berat di seberang sana. Aku faham, balas Arif perlahan. Dan aku harap kau bahagia. Aku dengar kau ada kawan baru. Hakim, kan? Aira terkejut. Macam mana kau tahu? Kota ni kecil, Aira. Tapi jangan risau, aku tak akan ganggu. Aku cuma gembira kau jumpa seseorang yang tahu menghargai kau seperti mana aku tak pernah mampu. Aira menelan air liur. Kata-kata itu tidak datang dari dendam, tapi dari penyesalan yang benar. Terima kasih, Arif. Aku doakan kau juga temui kedamaian yang kau cari. Dia menamatkan panggilan perlahan-lahan, kemudian duduk di sofa, mendengar bunyi hujan yang kini semakin deras. Tangannya masih menggenggam telefon, tapi hatinya terasa ringan. Malam itu, ketika dia menatap cermin di ruang tamu, dia melihat sesuatu yang baru, bukan bayangan istri yang pernah disakiti, tetapi wanita yang azirnya bebas daripada masa lalu. Beberapa minit kemudian, mesej masuk ke telefonnya. Hakim, hujan lebat kat bengkel. Aku buatkan teh halia. Kalau kau sejuk, datanglah. Aku tak janji apa-apa, cuma ada tempat hangat untuk duduk. Aira tersenyum, menutup mesej itu tanpa membalas. Dia pandang keluar jendela. Hujan yang turun kini terasa seperti nyacian lembut, bukan lagi kesedihan, tetapi tanda pembasuhan jiwa. Aku dah maafkan semuanya, bisiknya. Dan kali ini, aku benar-benar bebas untuk mencintai bukan sesiapa, tapi diriku sendiri dahulu. Hujan turun semakin deras malam itu. Cahaya lampu jalan membias di atas titisan air yang mengalir di tingkap, mencipta corak samar-samar di dinding rumah Aira. Dia duduk di ruang tamu, menatap mesej dari Hakim yang belum dibalas. Aku buatkan teh halia. Kalau kau sejuk, datanglah.
Beberapa minit dia hanya diam. Jari-jarinya menggenggam cawan kosong di tangan. Dia tidak tahu apa yang menahannya, mungkin takut. Mungkin juga hati yang masih berhati-hati untuk mempercayai sesuatu yang terasa terlalu tenang untuk nyata. Namun akhirnya, Aira tersenyum kecil. Dia capai jaket, menyarung tudung, dan keluar ke dalam hujan yang masih mencurah. Bengkel Hakim diterangi cahaya hangat dari lampu gantung kuning. Bak kayu, halia, dan hujan bercampur di udara, aroma yang anehnya membuat jiwanya tenteram. Hakim berdiri di tepi meja kerja, menuang teh panas ke dalam 2 cawan seramik. Aku tak pasti kau akan datang, katanya sambil menoleh, senyum kecil menghiasi wajahnya. Aira melepaskan payung, menutup pintu perlahan. Aku pun tak pasti, tapi aku datang juga. Hakim ketawa kecil, macam kayu yang degil. Keras, tapi bila panas, nuda lembut juga azirnya. Aira tersenyum, duduk di bangku panjang berhadapan dengannya. Kau memang suka buat perumpamaan pelik. Pelik tapi benar, balas Hakim. Kadang-kadang kita kena melalui panas untuk tahu kita masih hidup. Dia menghudurkan secawan teh halia padanya. Wap panas naik perlahan, dan Aira menyedot aromanya sebelum menegot sedikit. Hangatnya meresap ke seluruh tubuh bukan sekadar dari teh, tapi dari suasana di antara mereka. Di luar, hujan terus menari di atas bumbung sing, mencipta irama yang menenangkan. Tiada musik, tiada kata besar, hanya 2 manusia yang belajar merasa selamat dalam diam. Hakim menatap ke luar tingkap. Aira, kadang aku terfikir, hidup ni pelik. Kita selalu kejar orang yang buat kita sakit, tapi lari dari orang yang buat kita tenang. Aira meletakkan cawannya, menatapnya dengan lembut. Mungkin sebab kita lebih biasa dengan luka daripada ketenangan. Tapi kedah cukup berdarah, kan? Hakim bersuara perlahan. Mungkin dah tiba masa untuk biar luka tu sembuh. Kata-katanya masuk ke hati Aira seperti sinar kecil yang perlahan-lahan menembus kegelapan. Dia mengangguk perlahan. Aku takut, Hakim. Bukan pada kau, tapi pada diri aku sendiri. Aku takut bila bahagia, nanti aku kehilangan lagi. Hakim berpaling ke arahnya. Wajahnya serius, tapi matanya lembut. Kalau bahagia tu hilang, Aira, sekurang-kurangnya kali ni biar ia hilang selepas kau sempat merasainya. Jangan biar ketakutan curi sesuatu yang sepatutnya milik kau. Sunyi. Hanya bunyi hujan yang masih menitis di luar. Aira menggenggam cawan teh yang hampir sejuk, dan tanpa sedar, air matanya menitis perlahan. Dia cepat-cepat menyeka wajahnya, tapi Hakim bangun, mengambil tisu dari meja, dan duduk di hadapannya. Jangan tahan, katanya perlahan. Air mata bukan tanda lemah. Kadang ia cara hati lepaskan beban yang tak mampu ditulis. Aira tersenyum dalam tangis. Kau selalu tahu bila nak cakap benda yang aku tak mampu sebut. Sebab aku pernah senyap untuk orang yang salah terlalu lama, jawab Hakim jujur. Kedua-duanya diam. Di antara mereka, waktu terasa berhenti. Tidak ada pengakuan cinta, tidak ada janji. Hanya kehadiran cukup untuk membuat dunia di luar hilang suara. Ketika hujan perlahan-lahan reda, Aira bersandar ke kerusi, menatap Hakim yang masih diam memandang keluar. Terima kasih, Hakim. Untuk malam ni. Untuk teh halia. Untuk rasa tenang ni. Hakim menoleh, tersenyum kecil. Tenang itu hak kau, Aira. Aku cuma tolong kau ingat semula. Dan di malam itu, di bawah cahaya lampu bengkel yang samar, 2 jiwa yang penat akhirnya menemui sesuatu yang lebih berharga daripada cinta, ketenangan yang tidak perlu dijelaskan. Mentari pagi muncul perlahan di ufuk timur, mencium lembut hujung dedaunan yang masih basah dengan embun. Burung-burung berkikar riang, seolah-olah dunia sedang memulakan halaman baru. Aira berdiri di beranda rumahnya, secawan kopi di tangan, dan udara pagi yang segar menyapa wajahnya. Dia menarik nafas panjang. Sudah lama dia tidak merasa pagi seindah ini. Tiada bayangan gelap dalam fikirannya. Tiada rasa sesak di dada, hanya tenang, tulus, dan ringan. Di meja kecil sebelahnya, terletak sekuntum bunga matahari dalam pasu kaca dihantar oleh seseorang pagi tadi. Kad kecil di tepinya berbunyi. Untuk hari yang baru. Hek! Aira tersenyum kecil. Dia tidak perlu meneka siapa pengirimnya. Hakim tidak pernah datang membawa janji manis. Dia tidak pernah berkata,
aku cinta Ka. Tapi setiap perbuatannya, setiap pesanan ringkas, setiap perhatian kecil, terasa seperti bahasa yang hanya mereka berdua faham. Hari itu, selepas menghantar Mika ke sekolah, Aira pergi ke taman bandar yang biasa dia elakkan dulu. Tempat itu dulunya penuh kenangan dengan Arif, suaminya yang lalu, tetapi kali ini, suasananya tidak lagi menyesakkan dada. Dia duduk di bangku kayu sambil membuka buku nota kecil. Menulis sesuatu yang lama ingin dia ucapkan tapi tidak pernah berani. Aku bukan lagi wanita yang sama. Aku belajar memaafkan. Bukan kerana mereka layak, tetapi kerana aku mahu hidup tanpa beban. Dia menutup buku itu perlahan. Dan ketika memandang sekeliling, dia terlihat Hakim berjalan ke arahnya, memegang 2 cawan kopi kertas dan beg kecil berisi roti. Aku tahu kau suka roti yang ada madu, katanya sambil duduk di sebelahnya. Aira tertawa kecil. Kau tahu terlalu bacot, Hakim. Bila orang diam lama, dia belajar banyak melalui mata, balasnya tenang. Mereka duduk dalam diam, menikmati suasana pagi yang dipenuhi sinar lembut. Angin meniup rambut Aira sedikit ke wajahnya, dan Hakim tanpa berfikir panjang menghulurkan tangannya, menyelak helaian itu ke tepi. Gerakan kecil itu sederhana, tapi cukup membuat dada Aira bergetar perlahan. Aira, kapaca lembut, kenampak berbeza hari ini. Tenang, cantik, tapi bukan sebab pakaian atau wajah Ka, sebab kenampak bebas. Aira menoleh ke arahnya. Senyumannya lahir tanpa paksa. Mungkin sebab aku dah berhenti menyesal. Dan mula mencintai semula. Hakim bertanya, separuh bergurau, separuh serius. Aira tidak menjawab. Dia hanya meneguk kopinya, memandang jauh ke arah langit yang murahi cerah. Aku tak tahu, Hakim. Tapi mungkin aku sedang belajar. Hakim tersenyum, memahami maksud yang lebih besar di sebalik kata-katanya. Dia tidak memaksa, tidak mendesak kerana dia tahu. Cinta yang benar tidak tumbuh dari tekanan, tetapi dari kesediaan untuk hadir tanpa meminta balasan. Sebelum mereka berpisah, Hakim memberikan sesuatu, sekeping kad kecil dari kayu nipis, diukir tangannya sendiri. Di atasnya terukir ayat ringkas. Bahagia tidak perlu sempurna, cukup bila hati tenang. Aira memegang kad itu lama, dan di dalam hatinya, sesuatu berubah perlahan. Dia sadar bahawa mungkin bahagia bukan sesuatu yang perlu dicari, tapi sesuatu yang dibina hari demi hari, dengan seseorang yang tidak pernah letih berada di sisi. Ketika dia berjalan pulang di bawah sinar matahari pagi itu, langkahnya terasa ringan. Bukan kerana hidupnya sudah sempurna, tapi kerana dia tahu, hatinya azirnya menuju arah yang betul. Senja datang perlahan, membawa warna jingga keemasan yang membasahi langit. Di bengkel kayu itu, Hakim sedang menyapu habuk di lantai, sementara Aira berdiri di tepi, memerhati dari jauh. Cahaya matahari yang menembus masuk dari jendela membuat debu kayu berkira halus di udara, seperti partikel kenangan yang menari lembut di antara mereka. Aku tak pernah fikir kayu boleh jadi sesuatu yang indah, kata Aira perlahan sambil menatap papan yang sedang diukir Hakim. Hakim tersenyum tanpa menoleh. Kayu tu macam manusia. Bila dia retak, dia bukan rosak. Dia cuma perlukan tangan yang tahu macam mana nak pulihkan. Aira terdiam sejenak. Dan ke tangan tu. Mungkin bukan untuk semua, jawabnya tenang. Tapi aku tahu macam mana nak rawat benda yang pernah patah. Sebab aku pun pernah patah. Aira menatapnya lama. Dia tidak tahu bagaimana harus menjawab, tapi ada sesuatu dalam nada suara Hakim yang membuat hatinya ingin mendengar lebih banyak. Apa yang buat kau patah dulu, Hakim? Soalnya perlahan. Hakim berhenti mengukir, meletakkan pisau kayu di meja. Dia berdiri, memandang keluar jendela di mana cahaya senja semakin redup. Dulu aku bertunang dengan seseorang. Kami rancang masa depan. Tapi satu hari dia pergi tanpa sebab. Dia kata aku terlalu tenang, dia nak seseorang yang buat jantungnya berdebar. Bukan seseorang yang selalu diam. Dia ketawa kecil, namun suaranya berat. Aku fikir lama tentang tu, Aira. Tentang bagaimana ketenangan boleh dianggap membosankan. Tapi aku belajar, kadang, orang yang kejar debaran lupa bahawa cinta sebenar datang dari ketenangan yang tak memaksa. Aira menunduk, menggenggam hujung bajunya. Aku faham maksud tu. Ka? Tanya Hakim perlahan. Apa yang buat kau patah?
Aira menarik nafas dalam-dalam. Aku percaya pada cinta yang salah. Aku sangka sabar boleh ubah manusia, tapi rupanya sabar juga boleh bunuh hati sendiri. Suasana senyap seketika. Kedua-duanya memandang arah yang sama, tapi pikiran mereka tenggelam dalam masa lalu masing-masing. Namun kali ini, tiada luka yang berdarah, hanya kenangan yang mula kelihatan seperti pelajaran. Hakim akhirnya bersuara. Mungkin sebab tu Tuhan pertemukan kita bukan untuk saling menampal, tapi untuk saling mengingatkan bahawa kita masih boleh hidup walau pernah hancur. Aira menoleh ke arahnya, dan pandangan mereka bertemu dalam cahaya senja yang semakin pudar. Ada sesuatu dalam mata Hakim yang tidak dia lihat dalam diri mana-mana lelaki sebelum ini, ketulusan tanpa tuntutan. Dia merangkah sedikit lebih dekat. Hakim, aku takut benda ni jadi terlalu dalam. Hakim memandangnya lembut. Kalau kau takut, aku akan perlahan. Aku tak kejar masa, Aira. Aku cuma nak pastikan bila kau jatuh cinta semula, kau jatuh kerana rasa, bukan kerana kesucian. Kata-kata itu mencentuh terus ke dalam hatinya. Aira tunduk, menahan air mata yang tiba-tiba muncul. Kenapa kau selalu tahu benda yang aku cuba sembunyikan? Hakim tersenyum kecil. Sebab aku belajar lihat dengan hati, bukan dengan mata. Matahari akhirnya tenggelam di balik bukit. Cahaya jingga bertukar menjadi biru gelap, dan bunyi malam mula menggantikan suasana bengkel. Hakim menyalakan lampu kecil di meja. Cahayanya jatuh tepat pada wajah Aira lembut, hangat, dan penuh kehidupan. Aira kepaca perlahan. Aku tak tahu ke mana arah semua ni. Tapi aku tahu satu, aku tenang bila kau ada di sini. Aira tidak menjawab. Dia hanya berdiri diam, membiarkan kata-kata itu mencentuh hatinya tanpa perlu dibalas. Kerana malam itu, mereka berdua tahu tidak semua cinta perlu diucapkan. Ada cinta yang cukup hanya dengan kehadiran dan kejujuran. Malam itu, langit penuh bintang. Bengkel kayu sudah sunyi. Hanya tinggal bunyi serangga dan desir angin yang menembus jendela terbuka. Hakim sedang menyiapkan bingkai baru di mejanya, sementara Aira duduk di sudut, membaca nota kecil dari Mika yang ditulis di kertas warna biru muda. Mama, jangan sedih lagi. Mika nak tengok Mama senyum. Nota itu membuatnya tersenyum, dan senyuman itu tidak lagi pahit. Dia budak yang bijak. Suara Hakim datang perlahan. Aira mengangguk. Dia satu-satunya sebab aku masih kuat dulu. Dan sekarang, dia menatap Hakim. Sekarang, mungkin aku dah mula kuat sebab diri aku sendiri. Hakim berhenti bekerja, mendekat perlahan. Mereka berdiri di tepi tingkap, memandang langit malam yang bertabur bintang. Cahaya bulan jatuh lembut ke wajah Aira membuatnya tampak seperti lukisan yang hidup, penuh kisah yang belum habis diceritakan. Cantik, kata Hakim perlahan. Aira ketawa kecil. Lagipnya, kan? Hakim menggeleng, secuman di bibirnya cukup untuk membuat Aira berpaling. Bukan lagipnya. Sekelip mata, suasana berubah. Mereka saling berpandangan, dan di antara detik itu, waktu seolah berhenti. Tidak ada kata cinta, tidak ada janji. Hanya dua hati yang akhirnya saling memahami tanpa perlu bicara. Aira menunduk perlahan, cuba menjembucikan debar di dadanya. Hakim, aku takut benda ni buat aku lupa siapa aku dulu. Kalau kau takut lupa masa lalu, jawab Hakim lembut. Aku akan jadi orang yang ingat kanja untuk kau, tapi bukan untuk kau kembali, cuma untuk kau tahu betapa jauh kau dah melangkah. Kata-kata itu jatuh seperti hujan ringan, menyejukkan, menenangkan, dan mencentuh jiwa. Aira menarik nafas panjang. Kau tahu, aku tak pernah jumpa lelaki yang bercakap macam kau. Hakim tersenyum. Mungkin sebab aku dah berhenti cuba jadi lelaki yang sempurna. Aku cuma belajar jadi lelaki yang jujur. Sunyi seketika. Bunyi angin malam membawa bakayu dan daun basah dari luar. Aira mencandarkan kepalanya di tiang jendela, matanya masih menatap langit. Hakim, kalau satu hari nanti aku jatuh cinta lagi, katanya perlahan, aku nak cinta tu datang dengan tenang. Bukan dengan tangisan, bukan dengan kehilangan. Hakim menoleh ke arahnya, suaranya hampir berbisik. Kalau cinta tu tenang, mungkin sebab ia dah ada sejak lama, cuma baru sekarang kita sedar. Mata mereka bertemu semula. Tiada apa yang perlu dijelaskan, kerana malam itu sudah menjadi saksi kepada janji yang tak diucapkan.
Hakim menghudurkan tangan, bukan untuk menggenggam, tapi hanya untuk membiarkan jarak di antara mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati tak selalu perlu bersentuhan, cukup saling memahami. Aira tersenyum, menatap tangannya sendiri, kemudian berbisik. Terima kasih, Hakim, sebab hadir tanpa perlu menggantikan sesiapa. Hakim memandangnya dengan mata yang hangat. Dan terima kasih, Aira, sebab biar aku jadi sebahagian dari ketenangan kau. Malam itu berakhir tanpa pengakuan cinta, tanpa janji masa depan. Namun, di dalam hati masing-masing, mereka tahu sesuatu sedang tumbuh. Bukan cinta yang meledak, tetapi cinta yang perlahan, seperti kayu yang mengering dan menguat seiring waktu. Malam itu sunyi. Hanya bunyi kipas perlahan berputar di atas kepala dan cahaya lampu meja yang lembut menerangi wajah Aira. Dia duduk sendirian, sehelai kertas kosong di hadapan, dan pen di tangan yang sudah lama tidak menulis sesuatu untuk dirinya sendiri. Sudah berminggu-minggu dia coba menafikan rasa yang tumbuh perlahan di hatinya. Rasa yang tidak meletup, tidak memaksa, tapi hadir seperti angin yang sejuk selepas hujan. Aira menarik nafas panjang, lalu menulis di atas kertas. Untuk diriku sendiri, Aira yang pernah hancur, tapi kini belajar berdiri semula. Tangannya berkepar sedikit. Setiap perkataan seperti membuka ruang lama yang pernah tertutup. Aku tahu, dulu kau percaya pada cinta yang salah. Kau berikan segalanya, dan kau kehilangan diri sendiri. Tapi lihatlah sekarang kau masih di sini. Kau masih hidup, masih bernafas, dan yang paling penting kau masih mampu rasa kasih. Air mata menitis, jatuh di atas kertas, membentuk titik kecil yang kabur di tengah ayat. Aira, jangan takut untuk mencintai lagi. Tapi kali ini, cintailah tanpa melupakan diri sendiri. Jika ada lelaki yang datang dan membuat kau rasa tenang, bukan takut, bukan kecil, maka mungkin itu bukan sekadar kebetulan. Tapi jangan terburu-buru. Cinta sebenar tak pernah minta tergesa. Dia berhenti menulis seketika, menarik nafas panjang, memandang keluar tingkap di mana bulan separuh bersinar lembut di langit. Bayangan Hakim muncul dalam fikirannya, senyumannya, sabarnya, cara dia mendengar tanpa menghakimi. Hakim, dia berbisik perlahan, kemudian kembali menulis. Ada sesuatu tentang dirinya yang membuat aku percaya bahwa Tuhan tidak pernah lupa. Mungkin dia bukan takdir, tapi dia peringatan bahwa aku masih layak dicintai dengan cara yang lembut. Tangannya kini menulis tanpa henti, seolah-olah semua yang terpendam selama ini akhirnya menemui jalan keluar. Aira, aku tahu kau takut kehilangan ketenangan ini. Tapi ketenangan bukan sesuatu yang orang beri. Ia sesuatu yang lahir dari penerimaan. Dan jika satu hari nanti Hakim pergi, jangan biarkan kehilangan itu memadam cahaya yang baru kau temui. Dia berhenti lagi, menatap surat itu dengan senyuman kecil. Kertas itu sudah penuh dengan kata-kata, tapi hatinya terasa ringan seperti beban bertahun-tahun sudah diangkat dari bahunya. Aira melipat surat itu perlahan, meletakkannya di dalam kotak kayu kecil di meja, kotak yang sama menyimpan surat lama dari Arif, bekas suaminya. Kini dua surat berada di sana, satu dari masa lalu, dan satu dari masa kini. Satu tentang perpisahan, dan satu tentang penerimaan. Yang lama aku simpan untuk belajar, bisiknya. Yang baru aku tulis untuk memaafkan. Malam semakin larut, tapi jiwa Aira terasa terang. Dia menutup lampu meja, berbaring di katil, dan buat pertama kalinya, dia tersenyum sebelum tidur bukan kerana seseorang mencintainya, tetapi kerana dia akhirnya mencintai dirinya sendiri. Pagi Sabtu yang cerah, langit biru tanpa awan, dan udara sejuk membawa bau rumput yang baru disiram. Mika berlari ke ruang tamu dengan beg kecil di tangan. Matanya bersinar penuh semangat. Mama, hari ini kita jumpa Uncle Hakim, kan? Aira tersenyum melihat keceriaan anaknya. Ya, tapi ingat, Mama pergi kerja sekejap, bukan jalan-jalan. Mika ketawa kecil, menutup mulutnya dengan tapak tangan. Tapi Mama senyum macam nak jalan-jalan. Aira tergelak. Pandai betul anak Mama sekarang ni. Mereka tiba di bengkel kayu Hakim lewat pagi. Bengkel itu hari ini kelihatan berbeza lebih cerah, lebih hidup. Hakim sudah menunggu di luar, memakai apron kerja dan senyuman yang menyambut bukan hanya Aira, tetapi juga Mika. Assalamualaikum, hero kecil,
sapa Hakim sambil berlutut di hadapan Mika. Nama aku Hakim. Saya Nika, jawab budak kecil itu gembira. Mama cakap Uncle pandai buat benda dari kayu. Hakim mengangguk serius. Tapi hari ini, aku nak Nika yang ajar aku buat kapal terbang kayu. Boleh? Nika bersorak kecil. Boleh. Aira memerhati dari tepi. Hatinya hangat melihat dua orang itu berinteraksi. Hakim begitu lembut, penuh sabar, seolah-olah dia sudah lama memahami bahasa kanak-kanak. Mereka bertiga duduk di meja kerja besar. Hakim memegang pisau kecil. Mika mengampelas papan dengan berhati-hati. Dan Aira membantu mencantumkan bahagian sayap. Setiap kali Mika tertawa, Hakim akan memandang Aira sebentar, pandangan yang tidak perlu diterjemah, tapi penuh makna. Inilah kebahagiaan yang sebenar. Beberapa jam kemudian, kapal terbang kayu mereka siap, kecil tapi cantik. Dicat biru muda dengan nama Mika di sisinya. Hakim mengangkat kapal itu tinggi, seolah-olah ia sedang terbang di udara. Lihat tuh, Mika. Kapal kita dah boleh terbang. Betul-betul, tanya Mika dengan mata bulat. Betul dalam hati, jawab Hakim, ketawa kecil. Aira hanya tersenyum dari jauh. Ada sesuatu dalam cara Hakim memandang anaknya, penuh kasih, tapi tidak mengambil tempat sesiapa. Dia tidak cuba menjadi ayah, tapi hadir sebagai seorang lelaki yang menghormati ruang yang pernah kosong. Ketika makan tengah hari, mereka duduk bertiga di luar bengkel. Hakim menghidangkan nasi goreng yang dimasaknya sendiri. Dan Mika memuji setiap suapan seperti jurilah masakan. Uncle masak lagi sedap dari Mama. Aira menjeling manja. Oh ya, siapa nanti tak dapat makan kek coklat Mama malam ni? Mika cepat-cepat menutup mulut. Dan Hakim ketawa besar. Nampaknya Mama tetap juara. Suasana itu begitu sederhana, tapi penuh dengan kebahagiaan kecil, sesuatu yang Aira fikir dia tidak akan rasa lagi. Dia menatap Hakim diam-diam. Dalam tawa dan gurauan itu, dia melihat sesuatu yang berharga, rasa selamat. Petang menjelang, mereka menghantar Mika ke rumah jiran untuk bermain. Sebelum turun dari kereta, Mika menoleh ke arah Hakim. Uncle, nanti kita buat kapal yang besar sikit. Ya? Yang boleh bawa Mama. Hakim tersenyum, mengangguk. Janji. Apabila Mika berlari masuk ke dalam rumah, Aira menatap Hakim dari tempat duduk hadapan. Kau pandai ambil hati budak, katanya perlahan. Bukan pandai, cuma aku tahu rasa sunyi itu macam mana. Jadi bila nampak tawa budak, aku hargai. Aira mengangguk. Hakim, aku tak tahu apa yang akan jadi nanti. Tapi aku tahu, bila kau ada, semua terasa mudah. Hakim memandangnya, suaranya lembut tapi pasti. Mungkin sebab aku tak datang untuk mengubah hidup kau, Aira. Aku cuma datang untuk berjalan bersama ke dalam hidup yang dah berubah. Kata-kata itu membuat mata Aira berkaca. Tapi kali ini air matanya bukan kerana kesedihan. Dia tersenyum, mengangguk perlahan. Terima kasih, sebab tak buat aku rasa perlu berpura-pura kuat. Hakim membalas dengan senyuman senyap. Mereka tidak berpegangan tangan, tapi hati mereka mula bergerak ke arah yang sama, perlahan, tapi pasti. Langit senja terbentang luas, berwarna jingga dan ungu lembut. Ombak kecil berlari ke pantai, mencium pasir dengan bunyi halus yang menenangkan. Mika berlari ke tepi air, ketawa sambil mengangkat kaki kecilnya yang basah. Mama, Uncle Hakim, tengok ni, jeritnya gembira sambil melompat ke dalam ombak kecil. Aira tertawa, menutup mulut dengan tangan. Nika, jangan terlalu jauh. Hakim berdiri di sebelahnya, memegang selipar di tangan. Budak tu macam matahari kecil, makin kau kejar, makin dia pergi jauh, tapi dia tetap buat dunia kau terang. Aira menoleh ke arahnya. Kepandai sangat buat ayat. Hakim ketawa kecil. Mungkin sebab hidup aku dah lama sunyi. Bila aku jumpa sesuatu yang indah, aku belajar untuk menghargainya dengan kata. Mereka berdua berjalan perlahan di tepi pantai, membiarkan ombak menyapu kaki mereka. Angin rawut meniup lembut rambut Aira. Dan untuk sesaat, semuanya terasa berhenti, hanya bunyi angin, ombak, dan dua hati yang berdetak dalam ritme yang sama. Aira, kata Hakim perlahan, kadang-kadang aku rasa macam Tuhan memang simpan masa untuk kita, tak terlalu awal, tak terlalu lambat. Cuma tepat bila kita dah bersedia.
Aira terdiam. Kata-kata itu menembusi hatinya. Dia memandang Rawot. Matanya berai tapi bibirnya tersenyum. Dulu aku selalu rasa aku datang terlalu lewat dalam hidup orang. Tapi sekarang aku rasa aku datang pada masa yang betul, walaupun aku penuh parut. Hakim menatap lama. Parut tu bukan aib, Aira. Ia bukti yang kau pernah berjuang. Mereka berhenti berjalan. Di hadapan mereka, matahari perlahan-lahan tenggelam di ufuk Rawot, mencipta pantulan cahaya emas di wajah Aira. Hakim menunduk sedikit. Suaranya hampir berbisik. Boleh aku jujur? Aira menoleh, matanya masih lembut. Selalu. Aku tak tahu bila sebenarnya aku mula rasa sesuatu untuk kau. Mungkin masa kau ketawa dengan Mika. Mungkin masa kau pandang Rawot ni. Tapi yang aku tahu, bila aku tengok kau, aku rasa aku dah sampai rumah. Aira terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi kejujurannya membuat dadanya bergetar. Dia menunduk sedikit. Takut matanya sendiri akan menumpahkan air yang sudah lama ditahan. Hakim, aku tak tahu kalau aku dah bersedia untuk cinta semula. Hakim menjambung perlahan. Tak mengapa. Aku pun tak minta kau cinta aku hari ini. Aku cuma nak kau tahu aku di sini. Bila kau bersedia, aku masih akan di sini. Matahari azilnya tenggelam sepenuhnya. Langit kini berwarna ungu gelap, dan cahaya terasyik senja membelai wajah mereka sebelum hilang. Aira menatap Rawot yang murahi gelap, kemudian berbisik perlahan. Aku tak pernah rasa setenang ini, dan itu yang paling menakutkan. Hakim tersenyum, memandang ombak. Tenang bukan tanda asyik, Aira. Kadang ia tanda permulaan. Aira memandang ke arah Mika yang masih bermain pasir kecil, riang, bebas. Dia sedar, hidupnya perlahan-lahan berubah. Bukan kerana lelaki di sebelahnya, tetapi kerana lelaki itu mengajar dia untuk percaya pada dirinya sendiri semula. Malam datang, dan mereka bertiga duduk di atas tikar kecil di pasir, menikmati cahaya bulan yang muncul perlahan di langit. Mika sudah tertidur di pangkuan Aira. Hakim menyalakan lampu kecil dari telefon bimbit. Cahaya putihnya menerangi wajah mereka berdua. Terima kasih, Hakim, bisik Aira lembut. Untuk hari ini. Untuk semua ketenangan ni. Hakim tersenyum. Aku tak bagi ketenangan tu, Aira. Kau yang cipta. Aku cuma ada di sini untuk saksikan. Aira menatap lama, lalu berkata perlahan. Kalau begini rasanya cinta yang tenang, aku tak lagi takut untuk jatuh. Hakim tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengangguk, pandangannya jauh ke Rawot. Dan di bawah langit malang yang tenang itu, tanpa pelukan, tanpa ciuman, dua hati azilnya saling mengerti bahawa mereka telah pun jatuh cinta dalam cara paling suci dan paling senyap. Hujan turun tanpa amaran pagi itu. Langit kelabu, dan bunyi guru jago di ufuk memberi isyarat bahawa hari itu tidak akan berjalan seperti biasa. Aira sedang menyiapkan sarapan bila loceng pintu rumah berbunyi. Dia berjalan perlahan ke arah pintu, tidak menyangka siapapun akan datang awal begitu. Apabila pintu dibuka, jantungnya seolah berhenti. Di hadapannya berdiri seseorang yang tidak lagi dia sangka akan temui. Arif, basah kuyup, berdiri dengan wajah penuh keletihan dan mata yang seakan menyimpan sejuta kata yang tertahan selama ini. Aira, aku tahu aku tak sepatutnya datang. Tapi aku perlukan masa seminit saja, kata perlahan. Aira berdiri kaku. Nafasnya berat. Kenangan lama datang seperti ombak yang cuba dia tolak tapi tak mampu. Dia menelan air liur sebelum menjawab. Kenapa kau datang, Arif? Aku dah maafkan kau lama dulu. Arif menunduk. Aku tahu. Tapi aku belum maafkan diri sendiri. Dia menatap Aira dengan pandangan yang tidak pernah dia lihat dulu. Bukan marah, bukan sombong, tapi penuh penyesalan yang jujur. Aku hilang semuanya, Aira. Dan aku baru sedar. Satu-satunya tempat yang pernah buat aku rasa hidup adalah rumah ni. Kak. Aira menggeleng perlahan. Arif, rumah ni dah bukan milik kau lagi. Aku dah bina dinding baru, dan dinding tu bukan untuk menolak kau, tapi untuk melindungi aku. Air mata Arif menitis. Aku tak datang untuk minta kembali. Aku cuma nak minta maaf betul-betul kali ni. Dan aku nak jumpa Mika. Aira terdiam lama. Dia pandang tangga rumah, di mana suara kecil Mika kedengaran dari bilik atas,
tawa polos yang tidak tahu apa-apa tentang kesilapan orang dewasa. "Dika tak kenal kah?" kata azirnya. "Dan aku tak pasti dia perlu kenal siapakah dulu." Arif menarik nafas dalam, matanya basah. "Aku faham. Tapi tolong, walau sekejap. Aku cuma nak tengok dia dari jauh." Aira diam. Hatinya berperang antara masa lalu dan masa kini, antara luka yang pernah berdarah dan ketenangan yang baru disembuhkan. Sebelum dia sempat menjawab, telefon bimbitnya berbunyi. Nama Hakim tertera di skrin. Dia menjawab dengan suara bergetar, cuba menenangkan diri. "Hakim." "Aira, hujan lebat. Aku nak pastikan keadaan Mika olte. Aku boleh datang?" Aira menoleh ke arah Arif, yang kini berdiri diam di depan pintu, seperti bayang masa lalu yang belum mahu pergi. "Tak perlu, Hakim. Aku okey." "Kau pasti?" Suaranya di talian kedengaran cemas. "Ya, aku cuma perlukan masa sekejap." Dia menamatkan panggilan dan memandang semula ke arah Arif. Hujan di luar semakin lebat, dan di antara bunyi petir, Aira berbisik. "Baiklah, tapi hanya 5 minit, Arif. Untuk kau tengok dia dari jauh. Lepas tu, aku nak masa lalu pergi dari sini." Arif mengangguk, dan langkahnya perlahan-lahan masuk ke ruang tamu. Dia melihat ke arah tangga, di mana Mika sedang menuruni anak tangga sambil memegang mainan kapal terbang kayu hasil buatan Hakim. "Mama, Uncle Hakim datang," tanya Mika polos. Aira cepat tersenyum. "Bukan, sayang. Ini kawan lama Mama." Arif hanya menatap anak kecil itu, dan tanpa sedar air matanya jatuh. Dia menutup mulut, menahan emosi, lalu berbisik perlahan. "Dia cantik macam kau, Aira." Aira memalingkan wajah, tidak sanggup membalas. Suasana sunyi, hanya bunyi hujan di luar menemani saat yang terlalu syarat untuk dijelaskan. Beberapa minit berlalu, dan akhirnya Arif melangkah ke pintu. "Terima kasih, Aira. Aku janji, ini kali terakhir aku datang. Aku cuma nak lepaskan segalanya dengan cara yang betul." Aira hanya mengangguk. "Selamat tinggal, Arif." Pintu tertutup perlahan, dan di sebalik kaca, Aira melihat bayang lelaki itu berjalan pergi dalam hujan, seperti kenangan yang akhirnya memilih untuk benar-benar berlalu. Malamnya, Hakim datang membawa makanan. Dia tidak bertanya banyak, hanya duduk di seberang Aira yang diam menatap jendela. "Hujan dah berhenti," katanya perlahan. "Ya," balas Aira. "Dan aku rasa dalam hati aku pun dah berhenti." Hakim menatapnya. Tidak perlu kata apa-apa lagi. Dia tahu, hari ini Aira tidak kehilangan sesuatu, sebaliknya. Dia akhirnya benar-benar bebas dari bayangan masa lalu. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela perlahan-lahan. Bunyi burung dan angin lembut menyapa dunia yang baru terjaga. Di dapur kecil rumahnya, Aira berdiri sambil membancu kopi. Wajahnya tenang, matanya bersinar dalam cahaya pagi. Hidup kini terasa ringan, seperti beban bertahun-tahun akhirnya diletakkan di tepi jalan dan ditinggalkan tanpa menoleh ke belakang. "Mama," suara kecil Mika memecah keheningan. "Uncle Hakim dah sampai." Aira tersenyum, meletakkan cawan di atas meja dan melangkah ke beranda. Di luar pagar, Hakim berdiri dengan tangan penuh, sekotak roti buatan sendiri dan bunga matahari segar di tangan. "Selamat pagi," katanya dengan senyuman yang sudah menjadi kebiasaan. "Selamat pagi, Hakim," balas Aira, lembut. "Kau datang awal hari ini." "Aku fikir, hari ini langit terlalu indah untuk disia-siakan," jawabnya sambil memandang sekeliling. "Aku nak ajak korang berdua ke tempat yang aku tengah baiki." Mika menepuk tangan. "Pergi mana, Uncle?" "Satu tempat rahsia," kata Hakim, mata nakal. "Tapi janji, bila sampai nanti, kamu berdua kena bantu aku tanam sesuatu." Perjalanan mereka membawa ke tepi bukit kecil di pinggir bandar, tempat yang penuh rumput hijau dan udara yang masih segar. Hakim membawa beberapa anak pokok kecil dalam pasu tanah. "Tempat ni dulu tak ada apa," katanya sambil mula menggali tanah. "Aku nak tanam pokok bunga matahari. Bila ia membesar, aku nak jadikan tempat ni taman kecil, tempat orang boleh datang untuk rasa tenang." Aira dan Mika membantu. Tanah lembut di tangan mereka, berbumi basah dan cahaya matahari yang hangat membuat segalanya terasa hidup. "Mama, pokok ni macam kita, kan?" kata Mika, penuh semangat.
Mula-mula kecil, lepas tu makin kuat bila kena cahaya. Aira tersenyum, memandang anaknya. Ya, sayang. Dan bila dah besar, pokok ni bagi dulu untuk orang lain. Hakim berhenti bekerja, menatap dua beranak itu lama, secuman kecil di bibirnya menyembunyikan rasa yang lebih dalam. Dia tidak pernah sangka hidupnya yang dulu sepi akan diwarnai oleh dua jiwa ini. Aira, kepaca perlahan. Aku tahu aku tak sempurna. Tapi kalau suatu hari nanti, keperlukan seseorang untuk jaga rumah kecil ni, aku nak jadi orang tu bukan untuk menggantikan sesiapa. Cuma untuk menjaga apa yang dah kebina dengan susah payah. Aira menatapnya, matanya lembut, senyumannya sederhana tapi tulus. Hakim, aku tak perlukan seseorang untuk menjaga aku. Tapi aku tak nafikan, hidup lebih indah bila ada orang yang berjalan sebelah, bukan di depan atau di belakang. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang damai. Tiada pengakuan, tiada janji yang muluk, hanya kejujuran, dan di antara mereka, cinta kini bukan rahsia lagi. Beberapa bulan berlalu. Taman kecil itu kini penuh dengan bunga matahari yang tinggi dan mekar, menghadap ke langit pagi. Aira sering datang ke sana bersama Hakim dan Mika membawa bekal, ketawa, dan cerita kecil tentang hari-hari mereka. Pada satu pagi, Mika berlari ke arah dua pokok bunga yang tumbuh berdekatan dan menjerit. Mama, Uncle Hakim, tengok, dua bunga ni tumbuh sebelah-sebelah, sama tinggi. Hakim tersenyum, memandang Aira. Macam kita, kan? Aira ketawa kecil. Mungkin, Tuhan pun tahu, bunga yang pernah patah masih boleh tumbuh semula asalkan diberi cahaya dan sabar. Mereka berdiri bersama di tengah taman. Angin meniup lembut rambut Aira. Matahari menyinari wajah mereka. Dan di bawah langit biru yang luas itu, hidup azirnya kembali sederhana bukan sempurna, tetapi penuh makna. Matahari akhir kisah, tenang seperti pagi. Pesan Aira. Cinta sejati bukan yang datang untuk menyelamatkan, tapi yang datang untuk menemani. Kadang ia hadir selepas ribut, bukan untuk menutup luka, tapi untuk ajar kita bahawa tenang pun boleh jadi indah.